So untuk topik 2 differentiation, so since tadi you tak ada dalam kelas punya session, okay, so this is what I've been taught, saya dah ajar lah dalam kelas punya session tadi, is continuing our quotient rule. Okay, so quotient rule, sambungan kepada quotient rule. So kita akan tengok kepada example 5, find dy dx for each of the following. So for this one, okay, so kita akan tengok which is kita ada a equal to a, soalan dia y equal to x to the power of 5 over 3 minus x. Okay, so kat sini kita dah nampak lah yang dia adalah pattern untuk quotient rule. So kita recap back untuk quotient rule kalau kita cari f prime ataupun dy dx. Okay, so VU prime minus dengan UV prime over V square. So this is the formula yang awak kena tengok dekat situ. Okay, siapa dia U, siapa dia V? Yang atas adalah U, yang bawah adalah V. So untuk soalan A, so you can try by yourself too. Okay, so x to the power of 5 and we have V is equal to 3 minus x. So untuk U prime akan jadi 5x kuasa 4, while untuk V prime kita akan dapat negatif 1. Okay, so now what happen here, kita akan substitute ke dalam kita punya formula. So dy dx is equal to VU prime, okay, so saya letak 5x kuasa 4 ni lah kat depan. Gitu. So 5x to the power of 4 times dengan 3 minus x, okay, minus 1 times x to the power of 5 over dengan V kuasa 2. Okay, so V kuasa 2 dekat sini. And then, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah saya boleh simplifykan dia by expanding it. Okay, so saya akan dapat 15x kuasa 4. Okay, ni darab dengan ini. And then, minus dengan 5x to the power of 5. And after that, we have plus x to the power of 5. So, kita boleh expand dalam bentuk macam ni. So, 3 minus x to the power of 2. So this one yang x kuasa 5 boleh dikumpulkan. So kita akan dapat dekat situ 15x kuasa 4 tolak 4x kuasa 5. Okay, per dengan 3 tolak x kuasa 2. So for such that, katakanlah contoh soalan ni awak rasa macam nak simplifykan lagi ataupun boleh, bukan awak rasa lah. Basically awak tengok boleh simplify lagi, kita akan simplifykan. So for this case, saya tinggalkan dalam bentuk ini as the final answer. Okay, so kita settle that part. Kita akan tengok soalan B. Mana keluar pula ini? Okay, soalan B. So basically what happened here untuk soalan B, kita ada atas dia U sama juga. Okay, kejap ya. U is equal to 3 minus, saya tukarlah terus kepada x kuasa 1/2. And V kita adalah 2 tambah x kuasa 2. Okay, so U prime will be negative half x to the power of negative 1/2. So, yang ni kita dah differentiate. And for V, contohnya kita expand ya, sebab kita tak masuk lagi untuk power rule. Okay, so saya expand akan jadi x square plus 4x plus 4. So, when I differentiate it, I akan dapat 2x plus 4 dekat sini. Okay, so what happen next is saya akan substitute into the formula. So, dy dx equal to, okay, so buat ikut-ikan kat situ. Boleh ambil mana-mana satu yang awak nak. Yang tak expand lagi boleh, yang dah expand pun boleh. So, for this one, contoh saya pilih yang belum expand. So, 2 plus x to the power of 2 times dengan negative 1 over 2x to the power of half. Okay, saya buat turunkan terus. And then I have minus, dekat situ minus 3 minus 1. Okay, sorry, minus x to the power of half. Okay, times dengan 2x plus 4. Okay, so tak habis lagi ni, mesti ada per dengan, kita ada 2 tambah x kuasa 2 yang dikuasakan kepada 2. Okay, sebab V kita ni memang dah ada kuasa 2. So, kita kuasakan 2 sekali lagi dekat situ. Then, we try to simplify. So, for this case, okay, saya akan tinggalkan 2 tambah x kuasa 2. So, this one is minus 1 over 2 sed x. Okay, minus dengan 3 minus sed x times with, okay, so ini saya keluarkan 2, saya factorize 2. Okay, so I have x plus 2. So, here per dengan 2
plus x to the power of 4. So boleh buanglah big bracket dekat sini. So kita dah combine dia punya power dekat situ jadi x kuasa 4. Yang seterusnya kita nampak dekat sini kita ada benda yang sama. So which is dalam ni, okay, ni darabkan semua antara semua minus dengan something yang didarabkan dalam bentuk factor everything. So kita ada benda yang sama, 2 tambah x dan juga 2 tambah x. Ini kedudukan je dah terbalik. Okay, so saya kat sini pun saya faktorkan 2 plus x. So bila saya faktorkan 2 plus x, I'm left with 2 plus x, okay, minus, kat sini minus, saya besarkan sikit minus itu, minus, okay, dia ada minus kat luar tu, 2 set x. Okay, so yang seterusnya ialah kita ada dekat sini minus 2 darab 3 set x. Yang belakang ni dah tak ada sebab kita faktorkan keluar kesemuanya daripada ni. So kita ada satu big bracket 2x plus 2 plus x to the power of 4. Okay, and then daripada sini apa yang kita jumpa kat sini ialah kita akan kita samakan denominator dan kita akan rearrange dia. Okay, so kita simplify dulu. Ini boleh potong ni. Ni boleh potong jadi 3. Okay, so ini habis. Okay, lepas tu baru kita samakan denominator dekat sini. Samakan denominator. So the working akan jadi a little bit long. Okay, so yang ni minus 2 minus x. Saya buka bracket ni saya buka. Okay, minus 2 times 3 minus set x times 2 set x. Per dengan 2 set x. So divided by 2 plus x to the power of 3. Saya prefer tulis macam ni lagi bila dia bertingkat-tingkat supaya kita tak confuse. Okay, siapa bahagi siapa, siapa darab siapa kat situ. Okay, and then barulah kita expand. So jalan kerja memang akan panjang sikit untuk this one. Plus, okay, so ni saya kembang ni dulu lah. Okay, so kita expand this one. Okay, expand ni 6 set x minus 2x. One by one, step by step. If you rasa ni, buat step by step. So times dengan 1 over 2 plus x to the power of 3. Alright, so from there, minus 2 minus x minus 12 set x plus 4x over dengan 2 set x times dengan 2 plus x to the power of 3. So sekarang kita simplify je lah apa yang boleh simplify kat sini. Macam ni x dengan x. Okay, so dapat dekat situ minus 2 plus 3x minus 12 set x over 2 set x 2 plus x to the power of 3. So panjanglah sikit jalan kerja dia dekat sini. Boleh tengok balik one by one, which is dia ada banyak benda kena buat dekat situ. Samakan denominator, factorize or such that. Contohlah dekat sini awak kata, "Mi, saya tak nak factorize." It's okay, boleh. Just expand it. Then you akan dapat samakan denominator. And then you akan tengok dapat dekat situ jawapan yang paling simple yang kita boleh keluarkan. Okay, so to continue sebab bawah ni tak ada ruang kan. Kat sini bawah ni tak ada ruang. Okay, so what happen here ialah saya akan padam dulu yang jalan kerja yang dekat sini. Okay, so kita akan padam this one. Okay, to keep the space for us. Okay, so yang kita sambung ni ialah soalan C. Okay, soalan C dekat sini kita ada set x plus 1, set x minus 1. So obviously you can see U adalah x kuasa 1/2 plus 1. Saya terus tukar kepada power yang tu. V adalah x kuasa 1/2 tolak 1. So U prime bersamaan dengan 1/2 x kuasa negatif 1/2. V prime is equal to 1/2x to the power of negative half. Okay, so sini kita tulis elok sikit. Half. Situ. Okay, and then sama juga dekat situ kita substitute ke dalam kita punya formula. So what happen bila kita start substituting into the formula is f prime x. Okay, so buat ekuikan ni. Saya suka panggil ekuikan dia. Okay, so dekat situ kita ada set x. Saya tukar pula dalam bentuk set sebab saya nak mudahkan dia untuk nampak. Okay, what happened there. So saya substitute terus dalam bentuk substitute and make it in terms of set.
Okay, so daripada situ apa yang sedang berlaku ialah kita gantikan pula minus dengan, okay, so set, kita letak dalam bracket set x plus 1 times dengan 1 over 2 set x. Okay, so from here dia kuasa negatif 1/2, kita turunkan jadi kuasa positif, so sebab tu dia dekat bawah, dan dia ada set sebab dia kuasa 1/2. Okay, jangan lupa ya, per dengan v. Okay, set x minus 1 to the power of 2. Okay, yang ni tak boleh potong dia punya set-set ke apa, tak boleh potong. Kita kekalkan sahaja dalam bentuk ini. So, apa yang kita buat ialah kita tengok yang ke atas. Yang ke atas ni, okay, bila saya darabkan, kita nak sama, kita tengok denominator dia dah sama ke belum. So, macam kes ni, denominator dah sama sebab ini adalah operasi darab. Okay, so maksudnya dia jadi set x minus 1 minus dengan set x minus dengan 1, okay, per dengan 2 set x. Okay, kalau kata this one tadi kita dah ajar boleh buat bahagi ataupun darab dengan 1 per set x minus 1 to the power of 2. Okay, so ini boleh simplify. Simplify dapatlah minus 2 set x times dengan set x minus 1 to the power of 2. So, 2 kat sini boleh dipotong. Okay, sebab dia dalam bentuk faktor. 2 darab set x darab dengan dia ni. Okay, so you boleh potong. Jawapan, your final answer kita adalah equal to minus 1 over set x times dengan set x minus 1 to the power of 2. So, this is our final answer untuk jawapan quotient tu. Okay. So, can take a look back. Boleh hadamkan kat situ apa benda yang saya tengah gunakan dan what happened here. And then, so kita masuk kepada the next subtopic which is chain rule of differentiation. Okay, so chain rule ni saya akan gabungkan juga dengan power rule. Okay, so ada penggunaan power rule. Saya akan tunjuk kemudian, saya tunjuk dahulu chain rule. Mostly chain rule ni mainly digunakan sama ada soalan yang minta ataupun kita akan gunakan untuk soalan-soalan application nanti. Okay, application rates of change dan a few types of application lah nanti kat situ. So, kita tengok soalan-soalan chain rule. First, kita perkenalkan. Chain rule ni, okay, so dia adalah gabungan kepada differentiate yang macam ni. So, dy per dx. Awak mencari dia ni. But then, kita hanya ada dy du, which is kita differentiate y with respect to u. Maksudnya, kita dapat y dalam sebutan u. And then, kita dapat u dalam sebutan x. Okay, so sebab tu kita produce macam ni. So, what you have to tengok betul-betul is dy dekat atas, okay, dx memang dekat bawah. So, kita ada du, satu atas, satu bawah macam ni. Okay, so what happened from there? Kita tengok pada soalan example yang dah bagi. Okay, find dy dx, differentiate y with respect to x, if y equal to u to the power of 3 minus 2u square plus 1 and u equal to x square plus 2. Okay, so ini yang kita cakap. Dia bagi y tapi dalam sebutan u. So, bila you differentiate ini, you akan dapat dy du. Awak takkan dapat dy dx sebab dia adalah sebutan u. While this one, kita differentiate dia, kita dapat du dx. Sebabnya u dalam sebutan x. Okay, so what happen? Kita gunakan gabungan ini untuk producekan dia dy dx. So, ini apa yang dia buat ialah differentiatekan dy du. Dapat 3u kuasa 2 tolak 4u. And then we have du dx dapat 2x. Okay, so kita gabungkan. Bila kita gabungkan, darab macam ni. Okay, so macam ni dia expand. You can do anything. You can expand it atau you boleh gantikan terus. Yang penting, bila kita mencari dy dx, okay, semua mesti dalam sebutan x. Okay, so semua mesti dalam sebutan x. Contoh macam ni, okay, kita ada u. So, kita kena gantikan u ni jadi sebutan x. So, what happens? Selepas dia kembang, dia gantikan u dalam sebutan x. Mana dia dapat? Daripada atas ni tadi. Atas dah kata u sama dengan x square plus 2. Okay? So, u sama dengan x square plus 2. Therefore, sebab tu kita produce 6x darab dengan u. Okay, kuasa 2 and then this one. Lepas tu dia faktorkan benda yang sama. Kalau kata you nak expand boleh, you nak faktor boleh. No problem dekat sini. Unless question specifically ask for dalam bentuk yang ni. Macam tu.
Okay, so ini example. Kita baru tengok example. Kita go kepada example 6, which is to differentiate the following with respect to x by using the chain rule. So, apa yang dia cerita kat sini? Yang pertama, kita akan tengok by using chain rule. Kemudian, saya akan perkenalkan menggunakan power rule. Okay, which is more simpler daripada chain rule. Tapi kalau soalan minta, using the chain rule, wajib gunakan chain rule. Okay, so untuk soalan ni, y equal to, tolong tambahkan bracket x plus 4 tutup bracket to the power of 3. So, what happen here, kita akan let yang di dalam bracket. Okay, jadikan u is equal to x plus 4. So, kita ada u dalam sebutan x. And then, apa yang kita buat seterusnya ialah, ni dah tukar kan, kita kata x tambah 4 ni adalah u. So, y dalam sebutan u. U kuasa 3. X tambah 4 ni adalah U. So, Y sama dengan U kuasa 3. So, kita dapat dah dua equation yang sepatutnya kena ada tadi. Okay, now kita nak cari dy dx. Dy dx, kita kena ada dy per du darab dengan du per dx. Okay, so kita dah ada ini, kita pun cari our du dx, boleh tulis kat tepi, tulis tepi boleh, bawah pun boleh, adalah 1 dan dy du. So differentiate this one, you akan dapat 3u to the power of 2. Okay, so masuk dalam kita punya formula. So 3u square times dengan 1, gantikan sebab kita nak huruf x. 3 x tambah 4. U kita tadi x tambah 4 kuasa 2. So, this is our final answer. Okay, so ini adalah method yang menggunakan chain rule. Kita panggil dia sebagai chain rule. Okay, so and then saya nak masuk sikit menggunakan soalan yang sama. Soalan yang sama sahaja. So, kita kata sikit menggunakan power rule. So, before kita start power rule, kita cerita macam ni. Okay, macam mana nak gunakan power rule ni? Power rule ni awak akan jumpa fx ataupun y in terms of. Dia ada bracket. Okay, dalam ni dia ada, kita katalah ini ux. Function yang ada x. Dan dia ada kuasa dekat sini. So, kalau kita differentiate this one, kita gunakan nama dia power rule. Apa yang berlaku ialah kita akan gunakan seperti basic punya differentiation. Case yang ketiga tu. Tapi dia ada extra sikit kat sini, okay? Okay, case yang ketiga, kita bawa kuasa ke depan, darab dengan differentiate dalam bracket. Nanti kita tengok kat contoh macam mana, apa maksud differentiate dalam bracket ni. So, saya letak d dx ux ataupun u prime lah. Okay, kita letak u prime lah, senang nak kenal pasti. Okay, darab dengan copy. Copy balik bracket awak, kuasanya berkurang 1. So, now let's apply untuk soalan A ni. So, y sama dengan x plus 4 to the power of 3. Okay, ni kita tak payah let apa benda dah. Kita gunakan power rule. Power rule kata, kalau you differentiate ini, okay, bawa kuasa pergi depan, so 3. Darab dengan differentiate dalam bracket. So, differentiate x plus 4, you dapat 1. Okay, darab dengan copy balik x tambah 4, kuasa 2. Kuasa berkurang 1. So, kita ada kat sini 3x plus 4 to the power of 2 as our final answer. So, sama je tengok kat sini dapat yang guna chain rule dengan yang kita gunakan power rule. So, power rule obviously very short di penjalan kerja. Tapi macam saya cakap, kalau soalan spesifik, then you have to gunakan cara yang spesifik. But then kalau soalan just kata differentiate it, then you boleh terus gunakan power rule untuk save your time dekat situ. Okay, so ini contoh yang pertama. Kita masuk pada contoh yang kedua. So, contoh yang kedua, contoh B. Ni pun missing bracket, tolong tambah. Okay, so yang ni kita tahu. Kalau dekat bawah, saya dah pesan mesti naikkan ke atas. Sebab macam ni tak ada X pun dekat dia. So, kita naikkan ke atas. Kita jadi 4X tambah 9 kuasa negatif 2. Gitu. So, dia 1 darab dengan 4x tambah 9 kuasa negatif 2. So, what happen? Okay, ni yang pertama kita gunakan chain rule. Sekejap lagi baru kita guna power rule. Okay, chain rule kata mesti kena ada let. So, let yang dalam bracket, let u equal to 4x
plus 9. So our y sekarang dah jadi u kuasa negatif 2. Okay, so ada dua equation ni. Du dx is equal to 4. dy du is equal to negative 2u to the power of negative 3. Okay, now kita masuk dalam chain rule. dy dx is equal to dy du times dengan du per dx. Okay, so dy du kita ada, du dx pun kita dah ada dekat sini. So just darabkan sahaja. So minus 2u negative 3 times dengan 4. Nombor dengan nombor boleh darab. Dia negatif 2 darab u darab dengan 4 kat sini. Okay. So u kuasa 3. So negatif 8. U kuasa negatif 3. Make sure to change back sebab kita tak nak huruf u. Dia kata mesti dalam huruf x. So gantikan semula. Negatif 8. 4x plus 9 to the power of negative 3. So this is your final answer. So ini kita gunakan chain rule. Di sebelah kanan saya akan gunakan power rule. Which is obviously you tahu yang ni lagi simple, lagi pendek sahaja jalan kerja dia. So what happened here is, kenal pasti semula kita rewrite balik y equal to 4x plus 9 to the power of negative 2. Okay, so dy dx. Okay, power lama bawa ke depan, negatif 2. Darab dengan differentiate dalam bracket. So, dapat 4. Darab dengan copy. Copy ni jangan lupa. Kuasa berkurang 1. So, negative 2 minus 1, negative 3. So, we got negative 8 times dengan 4x plus 9 to the power of negative 3. Lupa pula tadi nak positifkan power dia. So, you akan dapat ini sebagai jawapan sama dengan yang kita gunakan chain rule. Okay, so untuk soalan C dan soalan D, so I would like for you to try it by yourself. Gunakan dua-dua method, chain rule dan juga power rule. Of course, kita tahu power rule is very short, but then just practice it by using both. Okay, chain rule dan juga power rule. Buat sebelah-sebelah pun boleh. Okay, so dah tahu kalau macam cert ni kuasa 1/2. Yang kalau bawah boleh naikkan ke atas macam tu. Okay, itu sahaja untuk for today punya kelas.